Melati kuntum tumbuh melata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kalam penyambut kata, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Adiman bin Ahmad Yani, Novometrik 1203210. Sebagai pengenalan dan permulaan, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai maksud etika. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud watak ataupun perwatakan. Menurut Kamus Dewan pula, etika dikaitkan dan dimaksudkan dengan satu pegangan ataupun akhlak yang diamalkan oleh seseorang maupun sesebuah kumpulan. Seperti yang kita sedia maklum, adalah bahawasanya bangsa Melayu itu sendiri amat menjunjung dan menyanjung tinggi adab dan akhlak seseorang individu. Setiap individu dalam kalangan bangsa Melayu itu sendiri dididik dan diasuh supaya mereka mempunyai adab dan akhlak yang tinggi sejak kecil lagi. Antara contohnya ialah dalam menghormati orang tua itu sendiri. Seperti menundukkan pandangan ataupun diri ketika lalu di hadapan orang tua, bersalaman dengan orang yang lebih tua, merendahkan nada suara ketika bercakapan dengan orang yang lebih tua dan banyak lagi. Objektif kajian ini adalah dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti adat kehidupan dan tradisi perkahwinan masyarakat Bugis. Yang kedua, dapat membantu dalam mengenal pasti adat kehidupan dan tradisi perkahwinan masyarakat Bugis dengan lebih jelas dan tepat. Yang ketiga, ia menjelaskan kepada kami dengan lebih mendalam tentang kekayaan adat yang berada di sebalik adat dan tradisi masyarakat Bugis. Seterusnya, ia juga memberi makna kepada apa-apa erti di sebalik sesebuah adat dan budaya yang dijalankan oleh mereka, serta ia memberi pengajaran dan pembelajaran yang sangat bernilai bahawa sesuatu adat itu adalah sesuatu yang berharga dan perlu terus diwarisi dari generasi ke generasi yang lain supaya makna-makna di sebalik adat dan warisan tersebut dapat dikekalkan. Lokasi kajian kami terletak di negeri Sabah, di daerah Tawau. Sebelum masyarakat Bugis datang ke Tanah Melayu, mereka merupakan penduduk Makassar di Indonesia. Indonesia terletak berdekatan dengan Sabah, Sarawak dan Brunei. Semasa penjajahan kolonial British, kebanyakan penduduk di Indonesia berpindah ke Tanah Melayu atas dasar penjajahan tersebut dan mereka telah beranak pinak di Tanah Melayu menghasilkan masyarakat Bugis. Contohnya, masyarakat Bugis di negeri Johor. Ini adalah sedikit salah sila ataupun sejarah tentang masyarakat Bugis yang terletak di Tawau. Tawau merupakan salah satu daerah yang digunakan sebagai tempat kajian kami untuk dijalankan. Kira-kira 40 tahun setelah kemerdekaan, sebahagian besar orang Indonesia ini, terutama orang Bugis, telah diberikan kewarganegaraan dan majoriti penduduk. Tawau melebihi penduduk lokal warga Malaysia pada saat Sabah merdeka pada tahun 1963. Sebahagian besar masyarakat Indonesia di Sabah terkonsentrasi di wilayah Tawau. Masyarakat Indonesia yang datang bekerja di Sabah terdiri daripada pelbagai kaum, namun kebanyakan 80% adalah masyarakat Bugis sendiri. Sebagai majoriti masyarakat pendatang Tawau, masyarakat Bugis kini mendominasi hampir seluruh kegiatan ekonomi Tawau. Negeri Johor juga turut dijadikan sebagai lokasi dalam membantu kajian ini kerana dalam lipatan sejarah selepas tahun 1722, hierarki status pentadbiran memperlihatkan terdapat 3 orang yang berkuasa dalam kerajaan negeri Johor, iaitu Sultan, Yang Tuan Muda dan satu lagi jabatan yang dipegang oleh orang Bugis, iaitu Raja Tua. Jemaah pembesar negeri, orang kaya yang selama ini dipegang oleh suku Melayu seperti Bendahara, Temenggong dan juga Laksamana, walaupun masih wujud, tidak mempunyai kuasa yang luas dan kurang berpengaruh terhadap pemerintahan negeri. Struktur kuasa kerajaan Johor juga berubah berikutan kewujudan jabatan Yang Tuan Muda yang dihaskan kepada keluarga Bugis kerana mengenangkan jasa mereka. Justru, masyarakat Bugis sudah lama bertapak di negeri Johor sejak zaman dahulu lagi.
Antara perkampungan yang majoritinya penduduk Bugis ialah Kampung Langsat di daerah Pontian. Seterusnya, kita akan lihat pada lokasi kajian yang terakhir iaitu Negeri Selangor. Masyarakat Bugis telah berada di Negeri Selangor sejak abad ke-17. Mereka telah menetap di wilayah Klang dan juga Sungai Selangor. Akan tetapi, dua wilayah ini masih berada di bawah jajahan Johor pada waktu itu. Pada tahun ke-1700, pemerintahan Johor menjadi semakin melemah. Jadi, Tok Eng Klang telah menyerahkan kuasa kepada Yam Tuan Selangor untuk menguasai Sungai Selangor. Pemimpin-pemimpin mereka terdiri daripada wanita-wanita yang mempunyai sifat penyayang serta pandai mengambil hati suami. Jadi sifat inilah telah menarik perhatian orang-orang yang bukan milik sesiapa kecuali orang Bugis. Ini juga telah menjadi sebab keberadaan masyarakat Bugis di negeri Selangor. Okay, seterusnya kita pergi kepada skop kajian. Yang pertama ialah kajian ini lebih menumpukan kepada adat-adat kehidupan masyarakat Bugis dan budaya perkahwinan dalam kehidupan mereka. Antaranya adat upacara kelahiran bayi baru, ada upacara naik rumah ke rumah baru, bahasa dan tulisan masyarakat Bugis dan perkara yang berkaitan dengan adat masyarakat Bugis. Seterusnya pula turut menjadi fokus utama dalam kajian ini adalah budaya perkahwinan dalam masyarakat Bugis. Untuk metod kajian pula, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama iaitu kaedah pemilihan data. Manakala yang kedua ialah kaedah analisis data. Untuk kaedah pemilihan, kami membuat pemilihan data-data yang berkaitan dengan tajuk ataupun perkara yang kami ingin bincangkan, iaitu seperti contohnya adat perkahwinan, perkara berkaitan dengan adat perkahwinan orang Bugis dan sebagainya. Untuk analisis pula, kami menggunakan analisis yang lebih menumpukan kepada kaedah wang jujuran ataupun wang panai yang digunakan kepada masyarakat Bugis sebagai tradisi mereka dalam perkahwinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Dalha dan nombor matrik 1211686. Saya akan teruskan pada latar belakang dan sejarah kedatangan masyarakat Bugis ke tanah Melayu. Kita semua sedia maklum bahawa masyarakat Bugis berasal daripada Pulau Sulawesi, Indonesia dan mereka telah menetap di sana sejak sekian lama. Akan tetapi, ramai di antara mereka terpaksa keluar dan berhijrah ke kawasan lain disebabkan oleh penjajahan Belanda di negara itu. Disebabkan mereka terkenal dengan jiwa perantau dan juga suka berlayar, mereka menggunakan kepakaran berlayar itu untuk berhijrah serta membina penempatan baharu di beberapa kawasan di semenanjung Tanah Melayu seperti Johor, Sabah dan juga Selangor. Kita dapat lihat majoriti masyarakat Bugis berada di Johor di kawasan Benut Pontian, manakala di Selangor di kawasan Sungai Selangor serta Sungai Kelang. Adat upacara naik ke rumah baru, kayu yang tepat untuk membuat tiang dan doa serta mantra yang harus dibaca akan menjadi sebuah syarat bagi seseorang masyarakat Bugis yang ingin membangun rumah. Jika seseorang membangun rumah tanpa mendapat petunjuk dari bala penderita, diyakini orang tersebut akan sakit, meninggal atau tertimpa musibah. Gangguan ini tidak serta-merta disebabkan oleh roh terdahulu yang pernah menghuni rumah tersebut, tetapi dapat disebabkan oleh pemasangan tiang atau kayu kayan yang tidak tepat dan benar. Kelahiran bayi baru dalam masyarakat Bugis. Mereka mengamalkan pengamalan yang sama seperti masyarakat Islam, seperti amalan azan dan iqamat, amalan akikah. Mereka mengamalkan sama sebab kerana berlaku proses asimilasi di antara masyarakat Bugis daripada Sulawesi yang berhijrah ke Malaysia. Selain daripada itu, yang dikatakan unik dalam adat istiadat masyarakat Bugis adalah tembuni mereka akan diletakkan bersama di dalam sebuah bekas yang terkandung buku dan pensel, jarum serta tulang ikan. Unsur-unsur tersebut mempunyai tujuan yang berbeza mengikut kepercayaan mereka, seperti buku dan pensel supaya anak mereka lebih bijak. Manakala tulang ikan pula supaya anak-anak masyarakat Bugis ini tidak tercekik semasa memakan ikan. Dan jarum pula supaya anak mereka lebih berfikiran tajam.
Bahasa dan tulisan masyarakat Bugis. Suku Bugis juga memiliki dialek tersendiri yang dikenali sebagai bahasa Ugi. Bahkan aksara yang lahir daripada etnik Bugis ini mempunyai nama sendiri, iaitu Lontara. Lontara ini adalah aksara tradisional masyarakat Bugis dan Lontara juga tidak dipengaruhi oleh mana-mana budaya yang lain. Aksara Bugis Lontara ini akan digunakan ketika menulis surat ataupun utusan dalam urusan pemerintahan dan sosial dalam masyarakat Bugis. Selain daripada itu, aksara Lontara Bugis ini mempunyai 23 huruf dan 23 huruf ini ditulis dan diatur menurut aturan yang tersendiri yang hanya diketahui oleh masyarakat Bugis. Adat istiadat perkahwinan suku Bugis merangkumi 3 aspek, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas perkahwinan. Pada peringkat awal, iaitu adat memanu-manu atau mapis nereking, di mana keluarga pihak lelaki akan merisit terlebih dahulu jika si gadis tersebut sudah dipinang ataupun belum. Terusnya adalah adat madupa atau matambay yang bermaksud pengumuman dan jemputan saudara mara yang lain untuk hadir pada majlis yang akan datang. Adat madupa ini dijalankan seminggu sebelum majlis akad nikah berlangsung. Bagi undangan ini sudah menjadi adat suku Bugis untuk menggunakan khidmat 2 orang perempuan yang berkahwin untuk berkunjung dari rumah ke rumah untuk menjemput dengan membawa dulang yang berisi rokok dan mancis atau gula-gula yang dibaluti dengan kain. Setelah selesai memberi jemputan kepada para tetamu, adat mapirin belanca atau menghantar wang belanja serta hantaran perkahwinan yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak akan diadakan di rumah pihak gadis. Majlis mapirin belanca juga diserikan dengan membalas syair antara pihak lelaki dan pihak keluarga perempuan bagi memeriahkan suasana. Pada hari majlis perkahwinan diadakan, pengantin lelaki akan ke rumah pengantin perempuan bagi sesi akad nikah. Upacara menghantar pengantin lelaki ini disebut sebagai menret arena, yang mana pengantin akan diarak secara besar-besaran dan diiringi bersama pembawa sompa dan sundring, iaitu mas kahwin dan hantaran. Rombongan ini akan disambut oleh keluarga pengantin perempuan. Setelah pihak pengantin lelaki tiba di rumah pengantin perempuan, mereka akan ditaburkan beras sebagai tanda aluan kedatangan pengantin. Seterusnya, pengantin lelaki akan dipersilakan duduk di atas kain pelikat yang telah disusun berbentuk bulat. Adat ini bertujuan sebagai tanda penghormatan pengantin sebagai raja sehari. Setelah berakhirnya majlis akad nikah, pengantin lelaki akan diiringi oleh ayah pengantin perempuan untuk memasuki bilik pengantin perempuan. Dalam upacara ini, pengantin lelaki akan dibawa menghampiri pengantin perempuan dan pengiring akan mengambil tangan pengantin lelaki dan meletakkannya dengan sebarang bahagian tubuh pengantin perempuan. Adat ini menjadi simbol bersatunya pasangan pengantin sebagai suami isteri yang sah. Agau Keng atau majlis keramaian biasanya diadakan di rumah keluarga pengantin perempuan. Dalam majlis ini, para tetamu yang hadir akan menyampaikan hadiah perkahwinan atau yang disebut sebagai solo ataupun soloring. Antara acara yang dapat disaksikan ketika majlis keramaian adalah Matpanre Teme, iaitu majlis khatam Al-Quran, dan majlis persandingan atau tudung boting. Bagi hiburan untuk para hadirin pula iaitu magam busuk, iaitu mendengar orang main alat muzik gambus sambil menyanyi lagu Bugis, maka capi, mendengar orang menyanyi sambil main kecapi, mamenca iaitu bersilat serta madomeng iaitu main domino. Majlis perkahwinan bagi suku Bugis diakhiri dengan upacara maparola iaitu berkunjung ke rumah ibu bapa pengantin lelaki setelah selesai majlis perkahwinan. Mereka akan menginap di rumah ibu bapa pihak lelaki untuk beberapa malam. Dalam upacara ini, pengantin perempuan dengan rombongannya akan membawa hadiah yang berupa kain sarong atau pakaian untuk semua anggota keluarga suaminya yang dihadiahkan oleh keluarga pihak perempuan. Setelah beberapa hari di rumah keluarga pengantin lelaki, pasangan pengantin akan pulang ke rumah sendiri. Dan biasanya sebelum pulang, pengantin perempuan akan dihadiahkan dengan barang kemas ataupun barang yang diwariskan oleh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Luqmanul Hakim bin Marjuskai dan nombor matrik saya adalah 1211755. Tajuk kumpulan saya pilih untuk hari ini adalah
pakaian tradisional masyarakat Bugis yang dipakai semasa perkahwinan. Pakaian dan ini adalah kandungan yang akan diberikan. Pengenalan terhadap pakaian tersebut, bahan dan aksesori, baju bodoh dan jas tutup. Baju bodoh juga dikenal sebagai baju toko kerana perkataan waju daripada bahasa Jawa apabila dimelayukan menjadi perkataan baju. Manakala toko pula berasal daripada perkataan tuku yang bermaksud lengan pendek. Dan jas tutup adalah pakaian bagi lelaki untuk masyarakat Bugis. Dan pakaian lelaki ini, jas tutup ini sama sekali memang mirip, sangat mirip dengan pakaian baju Melayu kita. Baju bodoh dan pada kandungan yang ketiga terdapat baju bodoh dan jas tutup yang dipakai semasa perkahwinan. Bahan dan aksesori bagi menghasilkan jas tutup dan baju bodoh. Bahan dan aksesori tidak lengkap. Walaupun bahan itu sudah lengkap, tetapi tidaklah lengkap sesebuah pakaian tanpa aksesorinya. Dan aksesori tiadalah fungsinya melainkan untuk digunakan pada bahannya. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Dan aksesori tidak akan ada fungsi melainkan diletakkan pada sesebuah ataupun sesuatu benda bagi mencantikkan atau menyerlahkan lagi kecantikan dia, bagi menyerlahkan lagi keanggunan sesebuah pakaian ataupun sepasang pakaian yang sangat indah. Dan ini adalah antara contoh aksesori baju bodoh itu sendiri, iaitu adalah anting-anting yang diperbuat daripada emas, gelang yang diperbuat daripada emas dan sarung sutera. Antara aksesori jas tutup pula, songket seperti baju Melayu, songkok yang dipakai di atas kepala kita, dan yang ketiga adalah rantai. Rantai yang diletakkan bertujuan untuk menggantung jam atau lencana. Dan ini adalah sebagai maklumat tambah, selain daripada rantai, jas tutup juga menggunakan keris ataupun ratip diletakkan di bahagian sisi pinggang kita, di bahagian kiri sisi pinggang kita. Mirip seperti baju Melayu, bukan? Ini adalah antara dua gambar jas tutup dan baju bodoh. Dan seperti yang ditulis di atas, kini baju bodoh dan jas tutup bukan sahaja dipakai oleh masyarakat Bugis, tetapi dipakai oleh rakyat Melayu itu sendiri. Baju bodoh semakin pesat penggunaannya, terutama sekali pada hari perkahwinan, kerana kecantikannya, dan jas tutup yang bermakna untuk dikerah menutupnya, yang diperbuat daripada kain hitam, apabila dipakai menampakkan lagi sifat kelelakian dan sifat ketampanan seorang lelaki. Dan baju bodoh dengan aksesorinya yang menawan, elegan dan mampu memikat mata orang yang memandang. Jadi tidak asinglah untuk kita menggunakan budaya orang lain kepada kita, ataupun lebih dikenali sebagai akulturasi pakaian seseorang untuk dijadikan sebagai penggunaan bangsa kita. Tapi dengan syarat kita tidak mengambil budaya seseorang itu untuk menjadikan budaya kita, tetapi kita meminjam budaya seseorang itu untuk dipupuk dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Zamni. Nama matrik saya adalah 1211997. Okey, pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang adat istiadat kematian masyarakat Bugis. Okey, penelaluannya ialah percaya kematian dilaksanakan selari berdasarkan ajaran dalam agama Islam. Yang maksud bila terjadi satu kematian tersebut, semayat akan diuruskan oleh mereka yang hidup selari, maksudnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam, iaitu dengan mandikannya, dikafankan, disembayangkan, seterusnya diusung dengan menggunakan pabuleka. Pabuleka ni adalah alat pengusung yang diperbuat daripada buluh ataupun pohon pinang. Okey, yang seterusnya upacara kematian etnik Bugis. Apabila terjadi satu kematian, mereka yang hadir ataupun tetamu akan bawa sedekah yang bentuk sumbangan, iaitu beras, harta, wang, kain dan sebagainya.
Dan seterusnya lah tempat pengusung iaitu Bubuleka tersebut akan dilemukan dengan darah haiwan. Hal ini katakan demikian kerana mereka percayai dengan melakukan sedemikian akan mengelakkan mereka daripada diganggu oleh semayat tersebut. Seterusnya lah Bubuleka akan dilangkah oleh anak kecil. Bertujuan bagi mengelakkan anak kecil tersebut merasa rindu dan terkena badi semayat. Seterusnya adalah benda berharga milik semati diberikan kepada orang yang menguruskan upacara. Antaranya imam, bilal, khatib dan sebagainya. Mereka juga dikenali sebagai pawirasara. Okey. Dan seterusnya ialah adat ritual kematian etnik Bugis. Bila setelah dikebumikan, mereka akan melaksanakan kuliah arwah bagi mereka yang masih hidup. Akan melaksanakan kuliah arwah. Mereka akan melaksanakan penyembelihan ayam kampung. Kerana mereka mempercayai dengan menyembelih ayam kampung ini akan menyambung nyawa si mati tersebut setelah malam ketiga. Pada malam ke-14 pula, mereka akan melaksanakan penyembelihan seekor kambing atau ayam. Malam ke-40 pula, mereka akan menyembelih lembu bagi mereka yang mampu. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, sudah terang lagi bersulung bahawasanya kita dapat lihat masyarakat Bugis amat menjunjung dan menyanjung tinggi etika dan akhlak di dalam budaya mereka. Seperti adat perkahwinan, adat kematian, latar belakang dan banyak lagi. Secara tidak langsung, ini membuktikan bahawasanya sememangnya bangsa Melayu itu sendiri, khususnya orang Islam, telah membuktikan apa risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW, seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, dan tidaklah aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan adalah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu satu uswatun hasanah, iaitu contoh yang baik. Oleh yang demikian, sebagai kesimpulannya, kita sebagai orang Islam hendaklah mengekalkan nilai-nilai murni kerana ia merupakan salah satu daripada jati diri ataupun identiti bangsa kita sendiri. Seperti mana yang telah ada di dalam pantun, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.